Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlin binti Muhammad Faisal dan nombor pendaftaran saya ialah 04DUB20F2025. Saya bersama rakan saya iaitu Nur Azam Hanif bin Ramli 04DUB20F2039, Cik Nur Azrin binti Cik Aziz 04DUB20F2029 dan Nur Dini Sorfina binti Hazarul Azrin 04 DUB20F2011. Hari ini kami akan menerangkan tentang isu pencemaran alam sekitar. Okey, saya akan mulakannya dengan pencemaran alam sekitar. Banyak sebab-sebab terjadinya pencemaran alam sekitar. Antaranya fenomena jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini yang berpunca daripada pembakaran hutan secara terbuka. Ianya bertujuan pembersihan tanah pertanian di sekitar Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan, Indonesia. Fenomena tersebut kian mengancam tahap kualiti udara negara sehingga paras bahaya, sekaligus menyulitkan jarak penglihatan. Banyak aktiviti rutin kehidupan terjejas oleh fenomena jerebu seperti banyak sekolah terpaksa ditutup dan orang ramai dinasihatkan agar melakukan aktiviti luar. Selain itu, akibat daripada pembakaran ini juga menyebabkan hampir separuh haiwan-haiwan dan tumbuhan di hutan kian pupus. Seterusnya saya akan memberikan ringkasan tentang pembakaran secara terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akibatnya, partikel jelaga yang boleh diterbangkan ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Akhirnya, keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Keadaan tersebut boleh dikatakan akan menjadi lebih serius pada musim panas sepanjang masa kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang mampu menjejaskan kesihatan orang awam. Kedua, yang seterusnya, melakukan pembakaran secara terbuka sehingga boleh memudaratkan jiran tetangga adalah perkara yang dilarang dan perkara yang dibenci. Nabi SAW telah memberikan peringatan berkenaan orang yang suka menyakiti jirannya. Pembakaran terbuka juga adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Dalam peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam Seksyen 29 dalam kurungan A. Seterusnya, punca berlakunya pencemaran alam sekitar iaitu pembakaran terbuka. Yang pertama, pembakaran pertanian. Pembakaran terbuka boleh berlaku akibat daripada aktiviti pembakaran yang menghapuskan sisa-sisa pertanian seperti jerami padi. Aktiviti ini masih lagi dipraktikkan oleh para petani yang mengusahakan penanaman padi khususnya di Kedah. Pembakaran jerami padi ini lazimnya dijalankan selepas musim menuai, iaitu selepas padi ini ditanam selama 20 hari untuk dijadikan kompos atau baja. Selain itu, ia juga adalah bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah selepas saja hasil padi itu dituai dan untuk mematikan benih padi yang tinggal kerana ia akan mengganggu proses penanaman dan pertumbuhan padi yang akan ditanam selepas itu. Namun begitu, menjadi masalah kualiti udara kepada alam sekitar apabila pembakaran jerami padi yang dijalankan ini adalah secara tidak terkawal dan serentak di sesuatu kawasan. Hal ini akan menyebabkan api tersebut mudah merebak dan seterusnya akan mengambil masa yang lama untuk memadamkannya supaya tidak merebak ke tempat lain dan menyebabkannya menjadi pembakaran yang besar. Tambahan pula, pembakaran seperti ini mudah merebak terutamanya pada musim yang agak kering dan panas sepanjang hari. Yang kedua ialah pembakaran pokok-pokok tua. Selain itu, punca yang juga menyebabkan pembakaran terbuka ini terjadi ialah pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula sememangnya sangat baik. Tetapi akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh setengah pihak, sebenarnya turut boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Di samping turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna di sekitarnya. Disebabkan pembakaran secara terbuka inilah juga suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas. Inilah sebenarnya akibat daripada pembakaran secara terbuka yang dijalankan
yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekaligus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia. Saya Norini Safina dan saya akan menyambung pembatangan dengan menerangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar. Berlaku peningkatan pencemaran alam sekitar terutamanya ruang udara yang menyebabkan penularan pelbagai jenis penyakit, terutamanya yang ada kaitan dengan organ paru-paru dan sistem pernafasan. Pembakaran terbuka disebabkan pembukaan tanah pertanian yang menyebabkan kemusnahan flora dan fauna secara total. Kemusnahan hutan akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi binatang liar yang jika tidak dikawal dengan segera, tidak mustahil segala jenis haiwan akan pupus. Ia boleh menjejaskan industri pelancongan yang menyebabkan jumlah pelancong domestik dan antarabangsa berkurangan dan akan menjejaskan pendapatan negara. Kesan pemanasan global boleh mengundang pelbagai jenis bencana alam. Peningkatan kadar gas karbon dioksida berbanding gas oksigen di udara mengundang musibah seperti berlakunya hujan asid, penipisan lapisan ozon dan peningkatan suhu sekeliling. Pembakaran terbuka boleh menjadi punca kebakaran aset-aset negara yang penting seperti bangunan pentadbiran kerajaan, hutan simpan, kawasan pelancongan dan lain-lain. Ia boleh menjejaskan imej negara di pesada antarabangsa. Ia juga boleh menjejaskan perkembangan sektor pertanian dan perikanan. Kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang banyak dari segi perubatan dan kos pencegahan serta kos mengawal kebakaran. Ia boleh meningkatkan kejadian kemalangan jalan raya dan tanah yang digondol oleh pembakaran terbuka akan menggalakkan kejadian tanah runtuh, banjir kilat dan hakisan secara berleluasa. Assalamualaikum, saya Nazhan Ibrahim Lee. Nombor saya 04 DUB 20F2039. Saya akan menyambung rakan saya. Dalil dan hukum tentang pencemaran alam sekitar pembakaran terbuka. Perkara penting yang perlu diingati bersama, Islam mengajarkan umatnya agar sentiasa menjaga alam sekitar daripada pencemaran. Perkara ini adalah manifestasi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Menjelaskan ayat di atas, Imam Fakhruddin Al-Razi menyatakan bahawa makna ayat tersebut adalah jangan merosakkan apa sahaja yang berada di atas muka bumi. Ianya termasuk nyawa, harta, akal dan nasab. Tambahan lagi, beliau menyatakan kalimat dan janganlah kamu berbuat kerosakan memberi maksud satu larangan untuk agar tidak melakukan apa sahaja bentuk kerosakan yang ada. Beliau menggunakan kaedah larangan memasukkan sesuatu yang wujud bermakna larangan pada kesemua jenis dan bentuknya. Berdasarkan penjelasan Imam Fakhruddin Al-Razi, Allah Subhanahu Wa Taala melarang apa sahaja jenis kerosakan, termasuk pencemaran udara, air, darat dan lain-lain. Ini kerana perkara tersebut merupakan salah satu kerosakan yang sering dilakukan dan merosakkan alam. Sedangkan apa yang dimiliki oleh manusia pada hari ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia memeliharanya dengan baik. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan, justru melakukan pembakaran terbuka adalah perkara yang dilarang. Ia merupakan salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara dan menjejaskan kualiti udara serta mendatangkan kemudaratan. Lebih-lebih lagi, jika bahan yang dibakar itu adalah bahan plastik atau kimia. Tambahan lagi, ia boleh mendatangkan mudarat kepada orang sekeliling. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, La subra falas siru. Maksudnya, tiada sebarang kemudaratan dan tiada perbuatan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Syekh Muhammad Abdul Ghani Al-Mujaddidi menjelaskan bahawa zahir hadis ini membawa makna bahawa kesemua jenis mudarat diharamkan melainkan dengan dalil tertentu kerana kalimat nakirah iaitu perkataan apabila berada dalam konteks penafian membawa makna umum.
Berdasarkan hadis ini, para ulama menjadikan sebagai satu kaedah penting. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, maksudnya sesiapa yang menyebabkan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberi mudarat kepadanya. Sesiapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkan urusannya. Oleh kerana itu, perbuatan melakukan pembakaran terbuka sehingga boleh menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas dan lain-lain adalah perbuatan yang dilarang sama sekali. Ia sangat dilarang, lebih-lebih lagi jika ianya melibatkan jiran tetangga. Nabi SAW memberikan peringatan berkenaan orang yang suka menyakiti jirannya. Abu Syura'ih meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, demi Allah, tidak beriman seseorang dan tidak beriman seseorang. Baginda ditanya, siapakah orang tersebut wahai Rasulullah SAW? Baginda bersabda, orang yang mana jirannya tidak merasa aman dari keburukannya yang dilakukannya. Ibnu Battal menjelaskan bahawa hadis ini memberi penekanan berkenaan larangan agar tidak menyakiti jiran tetangga. Ini dibuktikan apabila Nabi SAW menyebut berulang kali bahawa tidak sempurna iman orang yang suka menyakiti jirannya. Saya Cik Nazri Cik Aziz. Saya akan sambung dengan langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Langkah pertama ialah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor dan menggalakkan penggunaan kenderaan awam seperti LRT, bas dan komuter. Pengurangan jumlah kenderaan bermakna pengurangan asap kenderaan dalam jumlah yang minima. Antara cara lain ialah menggalakkan mereka yang bekerja di tempat yang sama supaya berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Bagi mereka yang dekat dengan tempat kerja, bolehlah berjalan kaki kerana selain meminimalkan asap kenderaan, ia juga dapat menyihatkan tubuh badan. Langkah menggunakan kenderaan yang tidak mengeluarkan asap seperti basikal juga adalah digalakkan kerana ianya selain daripada mampu meminimalkan asap kenderaan, kita juga dapat membuat aktiviti yang menyihatkan tubuh badan. Yang kedua ialah dengan memperkenalkan undang-undang alam sekitar. Pihak kerajaan yang bertindak sebagai ejen pentadbir negara mestilah mengubalkan pelbagai undang-undang dalam mengawal kadar pencemaran. Sebagai contoh, industri besar dan kecil diwajib menapiskan asap yang dikeluarkan. Manakala individu yang melakukan pembakaran terbuka wajib dikenakan kompang atau penjara atau kedua-duanya sekali. Dengan undang-undang tersebut, orang ramai akan lebih peka dan akan lebih berwaspada terhadap isu pencemaran alam. Langkah yang ketiga ialah dengan pelaksanaan program kempen alam sekitar juga dapat meningkatkan kesedaran ramai terhadap kesan pencemaran udara. Kempen kesedaran ini mengajak ramai rakyat meninggalkan sikap dan tabiat buruk, tidak mementingkan kebersihan dengan menjadikan penjagaan alam sekitar sebagai keutamaan dalam kehidupan mereka. Pelaksanaan kempen kesedaran dilakukan bagi menyemai rasa tanggungjawab masyarakat agar bekerjasama memelihara dan memelihara khazanah warisan negara. Pelaksanaan kempen kesedaran ini boleh diperbagaikan dengan pelbagai cara seperti program sukarelawan, ceramah maupun edaran risalah di setiap rumah. Seterusnya ialah dengan melakukan program penanaman semula bertujuan untuk mengimbangkan ekosistem. Seperti sedia maklum, tumbuhan hijau dapat menghasilkan udara yang segar dan nyaman. Ini kerana tumbuhan hijau dapat mengitas semula udara yang panas seperti karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, oksigen juga adalah keperluan penting kepada manusia agar dapat bernafas dengan segar. Kesimpulannya, untuk mengekalkan kepentingan alam sekitar secara menyeluruh, ajakan paradigma terhadap sistem pendidikan perlu dilakukan. Setelah sekian lama pendidikan alam sekitar dijalankan dalam persekolahan formal barat, tetapi semakin lama didapati krisis ekologi dan kesihatan planet kita semakin parah. Perkara ini menyebabkan ramai tokoh pendidik dan ahli falsafah berpendapat bahawa pendidikan yang disajikan itu masih memerlukan suatu bahan yang boleh membuatkan ramuan pendidikan alam sekitar lebih bermakna serta dapat menyentuh perasaan halus manusia dengan lebih mendalam. Rata-rata aspek spiritual telah disarankan sebagai satu elemen yang boleh memainkan perasaan yang signifikan
bagi meningkatkan perhubungan manusia dengan alamnya, malah ramai telah mengajak untuk mengembalikan pemikiran masyarakat kepada satu yang lebih mirip kepada agama sebagai jalan yang terbaik untuk memulihkan keadaan sekarang. Pada masyarakat Islam pula, penyelesaian kepada kesedaran, kepentingan dan masalah krisis alam sekitar serta pendidikan yang terbaik untuk menanangi kekurangan kepada pendidikan formal adalah terang dan jelas, iaitu menyemaikan aspek-aspek perhubungan manusia dengan alam dan Tuhannya seperti mana yang dituntut oleh agama Islam. Sekian, terima kasih.